Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Nurahan. So, kali ini kami akan membuat presentation tentang topik assignment kami yang telah kami sediakan ini. So, topik ini berkaitan tentang isu semasa yang sedang hangat berlaku di negara kita lah. Okey, terdapat banyak insiden ataupun kes kemalangan berlaku disebabkan oleh isu ini. So, topik assignment kami adalah berkaitan tentang drunk driver ataupun pemandu mabuk. Okey, ini adalah grup member kami. Jadi puan boleh tengoklah nanti dalam PowerPoint yang telah saya upload dalam e-learning tu. Okey, ini adalah objective assignment. At the end of this topic, student will be able to understand the definition of drunk driver, identify the causes of alcohol influence, explain the needle of accident caused by the drunk driver, state the method on how to overcome the accident caused by the drunk driver, identify the method on how to identify the individual under alcohol addict, explain the responsibility of a prudent driver, and the last one is state the sentence and punishment for drunk driver. Okay, definition drunk driver under alcohol influence. So, alcohol that are synonym with a heavy drink that often been used to stabilize one mood. Maksudnya alkohol ni sinonim dengan minuman keras yang digunakan untuk mempertimbangkan mood seseorang itu. Okay. It can also cause addiction if taken regularly. Maksudnya ia juga boleh menyebabkan ketagihan jika diambil secara teratur lah. Bukan secara teratur, secara kerap kali. Okay. Alcohol is available in many forms. For example, beer, wine, whisky. Okay, alkohol ni kita boleh dapati dalam pelbagai bentuk, termasuk beer, wine, brandy ataupun whisky. Okay, habit of drinking alcoholic beverage is a bad habit, especially in our teen nowadays. Amalan minum minuman beralkohol ataupun minuman keras adalah kebiasaan yang buruk lah, terutama sekali kepada remaja kita pada hari ini. Okay, this problem is serious as any other social problem that has plagued our country. Maksudnya masalah ini mempunyai tahap yang serius seperti masalah sosial yang lain yang melanda di negara kita. Okay, drunk driver who drink alcohol excessively will lose control and lose focus while driving. Pemandu akan kehilangan kawalan atau kehilangan tumpuan semasa memandu. Okay, easy to feel sleepy while driving. Mudah untuk berasa mengantuk semasa memandu kereta lah. So, most case of injuries and death are due to drunk driver. Kebanyakannya kes kecederaan ataupun kematian yang dalam kemalangan adalah disebabkan oleh pemandu mabuk lah. Okay, cause injuries toward other boleh menyebabkan kecederaan kepada orang lain. Okay, excessive consumption of alcohol can cause headache and diarrhea. So, pengambilan alkohol ni yang berlebihan boleh menyebabkan sakit kepala dan cirit-berit di dalam perut kita lah. So, alkohol juga ni jenis kandungan ubat penenang yang boleh menambahkan aktiviti sistem saraf kita. Sebagai contoh lah, impuls tu kan dia jadi nak hantar ke otak tu dia jadi lambat, dan otak ni dia akan lambat untuk mentafsirkan impuls tadi itulah, menyebabkan kita ni jadi tidak stabil dan hilang fokus macam tu. Itu sangat bahayalah. Okay, effect of driving under alcohol influence. So, drunk driver ni have a high risk to involve in the road accident. Maksudnya pemandu mabuk ni dia punya risiko tu sangat tinggi lah untuk terlibat di dalam kemalangan jalan raya.
So it can disturb their focus and mental health. Maksudnya dia boleh menghilangkan fokus dan pastinya akan mengganggu pemanduan seseorang itu. There are many effects if the driver under alcohol influence. Sangat banyak kesan sekiranya seseorang itu memandu di bawah pengaruh alkohol. Okay. For example, kita ada tiga efek. Yang pertama, effect to the individual. Second, effect to the society. And third, effect to the country. Okay. First, effect to the individual. Okay, lack of hearing. Maksudnya kurang daya pendengaran. Okay, feeling sleepy and visually unclear. Maksudnya dia berasa mengantuk dan dia punya penglihatan tu tidak berapa jelas lah. Sebab dia dalam keadaan yang pening, bawah tidak sedar dan kemungkinan apa yang dia tengok dan dia capture tu tidak dapat dilihat dengan betul lah. Okay. Can result in sudden attack. Maksudnya boleh mengakibatkan serangan mengejut. For example, heart disease lah, serangan jantung. Okay. Less sensitive and slow responding. Maksudnya kurang peka dan tindak balas sesuatu yang kita nak buat tu menjadi perlahan. Disebabkan macam tadi lah, impuls tu lambat ditafsirkan oleh otak. Jadi badan kita lambat untuk melakukan sesuatu lah. Okay. Effect to the society. Maksudnya slow down the movement of the vehicle and causes traffic congestion. Maksudnya ia akan melambatkan pergerakan kenderaan tersebut dan mengakibatkan jalan raya menjadi semakin sesak. Okay. Endanger the safety of other road user. Maksudnya dia membahayakan orang lain lah semasa berada di atas jalan tu. Okay. Increase the risiko of other road user accident. Maksudnya meningkatkan risiko kemalangan jalan raya kepada pengguna yang lain. Okay. May result in road accident at the intersection. Maksudnya boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya ketika jalan tu dia macam bersimpangan. Okay. Okay, the last one is effect to the country. Maksudnya, okay, could result in more serious road accident case. Maksudnya boleh mengakibatkan kes kemalangan jalan raya ni semakin merunsingkan dan state law will not be fully complied. Ataupun undang-undang di negara kita tidak akan dipatuhi dengan sempurna lah oleh masyarakat kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kita kena patuhlah dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan supaya kita dapat mengelakkan perkara ini berlaku lah, insiden kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pengaruh alkohol itu. Jadi setakat itu saja daripada saya, puan. Terima kasih banyak kerana mendengar. Ini adalah statistik yang berkaitan dengan kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Data statistik ini merupakan data dari tahun 2010 hingga 2018. Seperti yang kita nampak dalam data ini, mangsa yang maut merupakan jumlah yang paling tinggi. Berdasarkan jumlah keseluruhan dari tahun 2010 hingga tahun 2016 berlakunya peningkatan yang sangat tinggi, dan apabila masuk tahun 2017 kadar kemalangan semakin berkurangan. I will talk about measure to overcome road accident caused by drunk driver. For the first, the authorities take action against the alcohol seller. Di sini
pihak berwajib haruslah mengambil tindakan yang tegas terhadap penjual ataupun pengedar alkohol ini. Contohnya dengan mengenakan denda ataupun penjara dalam tempoh yang telah ditetapkan ataupun kedua-duanya sekali. Perkara ini sebenarnya adalah untuk memberi kesedaran kepada penjual dan pengedar alkohol ini. Okay, for the second, existing law need to be improved in terms of punishment. Okay, sekiranya sebelum ini pernah ada akta yang berkaitan dengan kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu yang mabuk, maka perkara itu haruslah dikuatkuasakan semula. Okey, contohnya di sini terdapat akta yang berkaitan dengan pemanduan mabuk seperti Seksyen Bahagian Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya 1987 dan juga Seksyen 41 Pemanduan yang melulu dan berbahaya yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. Jadi, maka ini haruslah dikuatkuasakan semula. Okay, for the third is retret driving lesson for driver under the influence of alcohol. Okay, perkara ini pernah dijalankan oleh bekas pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri iaitu Datuk Othman Talib. Okey, sebenarnya perkara ini memang wajar dilaksanakan kepada pemandu mabuk sebab disebabkan oleh mereka hingga merisikokan pengguna jalan raya lain. Okay, for the fourth is the public should be road user who are considerate of other user. Okay, the public should apply the value of love and consider other road user while driving. Okay, this attitude is a positive factor that we reduce the number of road accident in Malaysia. Okay, this is because the public will not care if not their family member involved in this case. Okay, for the five is create awareness campaign. Okay, awareness campaign are the most appropriate step to address the problem of accident among drunk driver. Okay, through this campaign, will be able to apply awareness in the community to drive under the influence of alcohol. Okay, this initiative may be able to reduce this problem from happening again next time. Okay, for the last is the police traffic should work 24 hours at the road. Okay, begini, sekiranya pemandu mabuk ataupun masyarakat tahu bahawa polis selalu membuat roadblock di kawasan tersebut, sudah tentu mereka tidak akan lalu di kawasan tersebut sekiranya mereka berada di bawah pengaruh alkohol. Saya Nur Afina binti Abu Bakar. Saya akan menerangkan tentang causes of alcohol consumption. Yang pertama adalah peer influence, iaitu pengaruh rakan sebaya. Remaja zaman kini kebanyakannya mudah terpengaruh dengan rakan-rakan mereka, dan hal ini akan membuatkan mereka akan melakukan perkara-perkara yang negatif, seperti contoh merokok dan juga mengambil alkohol lah. Seterusnya adalah social cultural factor ataupun faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ni kita boleh lihat dalam kalangan kaum-kaum, seperti contoh kaum-kaum yang tidak mengharamkan pengambilan alkohol akan lebih terjebak dalam mengambil alkohol, dan perkara ini akan mengakibatkan jumlah individu yang mengambil alkohol akan meningkat. Seterusnya adalah emotional or
mental disorders ataupun masalah mental dan emosi. Maksud dia dekat sini seperti contoh individu yang mengalami tekanan, individu yang mengalami masalah emosi mostly akan mengambil alkohol untuk menenangkan mereka, untuk melupakan segala masalah yang mereka hadapi. Dan juga bagi mereka dengan mengambil alkohol, mood mereka boleh dipulihkan seperti biasa. Causes yang seterusnya adalah lack of religious knowledge dan parental observation. Maksud dekat sini kurang ilmu agama dan kurang perhatian ibu bapa. Kita boleh lihat kebanyakan individu yang kurang pengetahuan agama ini tidak boleh membezakan di antara yang baik dan yang buruk, di antara yang halal dan yang haram. Dan juga individu yang tidak mendapat perhatian keluarga ni kebanyakannya terabai dan mereka akan melakukan perkara-perkara yang negatif seperti contoh mengambil alkohol. Sebagai ibu bapa haruslah sentiasa memerhatikan anak-anak mereka agar mereka tidak terjebak dengan kegiatan buruk ini, dan juga kemalangan yang disebabkan pemandu mabuk juga akan berkurang. Poin yang terakhir adalah environment factor. Ataupun faktor persekitaran lah. Contohnya sekiranya alkohol tersebut dijual dengan harga yang murah, dijual dengan harga yang rendah, ramai individu akan membeli alkohol tersebut, dan itu adalah merupakan salah satu sumbangan lah kepada alcohol consumption. And sekiranya dapat banyak alkohol disiarkan di pasaran, di media sosial, itu juga akan memberi kesan dan impak negatif kepada masyarakat. Berikut adalah contoh-contoh drunk driver cases yang berlaku di Malaysia. Contohnya, polis KL tahan 158 pemandu mabuk sepanjang Januari, pemandu mabuk yang menyebabkan satu keluarga menjadi mangsa kemalangan, dan banyak lagi lah kes-kes yang kita boleh lihat di slide di bawah. Di bawah ini ada link video untuk failure cases that lead to the accidents yang disebabkan oleh drunk driver. Puan boleh tengoklah. Assalamualaikum, saya Nur Nazira binti Ahmad. Hari ini saya nak terangkan how to detect a drunk driver. Pertama sekali, polis akan menggunakan alat pernafasan elektronik untuk mengesan alkohol yang terkandung dalam badan pemandu untuk tahu sama ada tahap alkohol yang diminum. Halnya, polis akan melakukan sekatan jalan raya di setiap tempat. Yang kedua adalah pemandu akan menjalankan ujian darah dan urine test di balai polis untuk pengesahan sama ada mereka ni dibawa pengaruh alkohol ataupun tidak. Dan kalau terbukti mereka ni dibawa pengaruh, mereka akan dikenakan tindakan dan juga disaman. Yang ketiga ialah polis akan menggunakan elektronik full cell sensor untuk mengesan pemandu yang dibawa pengaruh alkohol. Proses ini untuk mempercepatkan pengaruh alkohol, untuk mengukur tahap alkohol dalam body suspect. Yang keempat, bagi kejadian seperti kemalangan jalan raya, ujian darah untuk alkohol semasa kemalangan adalah prosedur yang wajib. Ini untuk menyiasat keadaan terjadi itu, supaya polis dapat tentukan penyebab berlakunya sesuatu kemalangan jalan raya tersebut. Dan yang terakhir adalah semasa polis melakukan rondaan dan sekiranya mereka mendapati pemandu itu dalam keadaan mencurigakan, mereka
akan menghentikan dan akan melakukan pemeriksaan pada mata dan bau mulut untuk tahu keadaan pemandu tersebut sama ada mereka di bawah pengaruh ataupun tidak. Yang kedua, slide yang kedua, saya akan menerangkan tentang driver responsibility. Tanggungjawab seorang pemandu yang pertama ialah seorang pemandu kita kena mengamalkan cara hidup sihat, iaitu dengan mengelakkan daripada minum minuman yang beralkohol. Walaupun kita dalam keadaan stres, beban banyak mana sekalipun, janganlah kita mengambil minuman yang mengandungi alkohol ni, sebabnya dia boleh menjejaskan kita punya kesihatan. Tambah lagi kalau kita berada di jalan raya, kita punya keselamatan juga akan turut terjejas. Yang kedua ialah seorang pemandu itu kenalah polite and have a good attitude. Tingkah laku semasa di jalan raya hendaklah kita jaga sebagai seorang pemandu. Sebabnya pemandu yang dalam pengaruh bawa alkohol ni, mereka tidak sedar apa yang berlaku dan tidak pasal-pasal satu nyawa yang tidak bersalah melayang akibat pengaruh alkohol yang kita ambil. Yang ketiga ialah seorang pemandu yang bagus, dia akan memastikan keadaan kenderaan tersebut dalam keadaan yang baik. Itu sebelum kita melakukan pemanduan, kita kena membuat pemeriksaan dahulu terhadap keadaan kenderaan, sama ada brake tu berfungsi atau tak, supaya semasa perjalanan tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini, itu seperti kemalangan. Dan yang keempat, tanggungjawab pemandu. Seorang pemandu ialah kenalah obey all of the road rules. Seorang pemandu yang berhemah, dia akan mematuhi setiap norma yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kalau kerajaan sudah menetapkan bahawa kandungan alkohol dalam nafas yang melebihi 80 ml adalah salah dan dia akan diambilkan tindakan. Kita seorang pemandu memang kenalah mengurangi kebiasaan yang telah dilakukan supaya kita tidak diambil tindakan, dan kita juga dapat jadi seorang pemandu yang baik. Yang terakhir ialah pay full attention when driving. Kita kena tumpukan sepenuhnya perhatian semasa memandu. Sebab itulah kita dilarang bermain gadget semasa memandu. Sebabnya kita punya kefokusan lama kelamaan akan hilang dan sepenuhnya fokus itu terhadap gadget yang kita pegang. Dan tanpa kita sedar, sesuatu kejadian yang tidak mahu kita ingini berlaku disebabkan kesalahan kita sendiri. Oleh sebab itulah, kalau pemandu yang mabuk dan tidak boleh fokus terhadap pemanduan, mintalah tolong kepada rakan untuk tolong pandukan kereta kita supaya kita dalam keadaan yang selamat dan tidak berlaku kemalangan yang tidak kita ingini.
Assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan type of punishment imposed on drunk drivers. Jenis hukuman yang dikenakan terhadap pemandu mabuk. Road Transport Act 1987, Akta Pengangkutan Jalan. Section 35 on the authority of the Director General to suspend or revoke the driver's license. Maksudnya ketua pengarah menggantung atau membatalkan lesen memandu. Di sini maksudnya dalam seksyen ni seseorang yang telah disifatkan telah melakukan kesalahan jika dia tidak menyelesaikan penalti pada waktu yang ditetapkan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pengeluaran notis. Section 35A ni driver's license revocation, pembatalan lesen mandu percobaan. Ada kaitanlah juga dengan seksyen 35 tapi berbeza sikit. Di sini ketua pengarah memberikan notis secara bertulis kepada orang yang berkenaan untuk memaklumkan pergantungan atau pembatalan lesen memandu tersebut. Dan mana-mana yang berkaitan jugalah. Lepas tu ketua pengarah nak menghendaki orang yang berkenaan menyerahkan lesen memandu dalam tempoh 21 hari dari tarikh penyampaian notis. Lepas tu section 41 reckless and dangerous driving can result in death. Okey, di sini dalam section ni memandu secara melulu dan berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Orang yang terlibat akan disabit kesalahan penjara minimum 2 tahun dan maksimum 10 tahun dan denda minimum RM5,000 dan maksimum 20,000. Lepas tu section 44 ni drivers who are intoxicated and under the influence of drugs. Maksudnya orang yang memandu dalam keadaan mabuk dan pengaruh dadah. Di sini orang yang terlibat, orang yang bersalah akan disabitkan kesalahan hukuman penjara tidak kurang 3 tahun dan tidak melebihi 10 tahun. Denda tidak melebihi RM8,000. Tidak kurang daripada RM8,000 dan tidak melebihi RM20,000. Dan section 45 about the concentration of alcohol taken by an individual. Maksudnya kepekatan alkohol yang diambil oleh seseorang individu lah. Di Malaysia, Malaysia pada masa kini dia punya undang-undang mengenakan had pemandu alkohol pemandu menetapkan sebanyak 80 mg bagi setiap 100 ml darah. Berbeza dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menetapkan lebih rendah, mengenakan had lebih rendah berbanding Undang-Undang Malaysia, iaitu 50 mg bagi setiap 100 ml darah. Dan section 45B ni test the alcohol content of the breath, menguji kepekatan alkohol, kandungan alkohol dalam pernafasan. Section 45 sini procurement of specimens for analysis, pengadaan spesimen untuk analisis. Okey. Dalam section 45 sini kan dikenakan kepada orang yang tidak memberi kerjasama untuk menjalankan ujian. Okey, seterusnya conclusion. In conclusions, this phenomenon of road accidents caused by drunk drivers are increasing day by day. Maksudnya fenomena kemalangan jalan raya ini adalah disebabkan pemandu mabuk dan meningkat hari demi hari. Yang kedua, everyday
On the electronic media, the newspaper presents news of road accidents due to horrific and heartbreaking drunk drivers who can ease the anxiety of the public. Road safety is the responsibility of road users. Maksudnya setiap hari media elektronik, surat khabar beritahulah tentang kemalangan jalan raya yang dahsyat dan ni boleh yang memberi kebimbangan kepada public lah, pada orang awam. Lepas tu keselamatan jalan raya ni adalah tanggungjawab pengguna jalan raya lah. Okay, yang ketiga, driver negligence is a major cause of accidents, especially drivers who are under the influence of alcohol, and this should not be allowed to continue to ensure the safety of all. Maksudnya kecuaian pemandu menyebabkan kemalangan, terutama sekali pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol. Dan ini patut tidak dibenarkan untuk meneruskanlah, untuk memastikan keselamatan semua orang. Yang keempat, drunk driving is not only harmful to oneself but also to innocent people involved. Maksudnya di sini pemandu mabuk ni bukan membahayakan diri dia seorang saja, iaitu orang yang mabuk itulah, tapi dia juga membahayakan orang lain jugalah, sebab yang jalan itu bukan dia seorang je guna, orang lain pun guna. Orang yang tidak bersalah pun boleh terlibat dalam kemalangan. Driving under the influence of alcohol is immoral and even prohibited by Islam and legally wrong. Maksudnya pemandu, orang yang memandu di bawah pengaruh alkohol ni tidak bermoral dan memang dilarang dalam Islam. Apatah lagi dalam undang-undang, memang kena dilarang dalam undang-undang lah. Therefore, the government should enforce stricter laws on drunk drivers to avoid traffic accidents by imposing penalties on such offenders. Kerana itu kerajaan patut menguatkuasakan undang-undang terhadap pemandu mabuk ni untuk mengelakkan kemalangan lah, dengan mengenakan hukuman terhadap pesalah. Dan yang terakhir, in fact, many of the acts have been set up by the government to penalize drivers involved in drunk driving offences. Maksudnya banyak tindakan ditubuhkan oleh kerajaan untuk menghukum pemandu yang terlibat dalam yang memandu dalam keadaan mabuk. Itu je lah kesimpulannya, dan ini adalah rujukan kami untuk mendapatkan rujukan kami mendapatkan maklumat-maklumat yang kami buat, yang kami nak buat slide ni lah. Okay, terima kasih.